kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Berjumpa Casey bersama dengan anda sekali lagi dalam rancangan paling seram di radio. Rancangan ini didengari oleh ramai peminat MJ12 dari seluruh dunia. Di Singapura, terima kasih pada orang Bedok, Bukit Batok, Chua Chu Kang, orang Tampines, orang Kebun Baru, Ang Mo Kio mendengar rancangan MJ12 di Tua Payoh. Terima kasih pada otai-otai Tua Payoh yang juga mendengar rancangan MJ12. Siapa lagi? Di mana saya belum sebut di Singapura. Kawasan Bukit Gombak pun ada mendengar. Di Jurong East, Jurong West Extension, di Pioneer pun ada mendengar rancangan MJ12. Di Teluk Belanga, wow, tempat kronik, ya, Teluk Belanga. Ya, bercakap tentang Teluk Belanga. Untuk pendengar di luar Singapura yang juga mendengar rancangan ini, dari Johor, Melaka, di Kuala Lumpur, Shah Alam, Selangor, kemudian naik kawasan Kedah, juga mendengar rancangan MJ12. Di Kelantan pun mendengar rancangan MJ12. Juga di Pulau Pinang, di Sabah, Sarawak, mendengar rancangan MJ12. Tidak terkecuali teman-teman kita Auda dari Brunei Darussalam. Apa khabar Auda? Bis kita, ya, sama-sama mendengar MJ12. Dan saudara pendengar 897. Juga ada teman-teman dari Kepulauan Batam, Indonesia, Kepulauan Riau, Tanjung Balai Karimun juga mendengar MJ12. Di England pun ada mendengar MJ12. Di Amerika, di Australia, di Jepun, di Dubai. Terima kasih kerana memilih MJ12 sebagai stesen, ya, ataupun rancangan hiburan anda. Saudara pendengar Misteri Jam 12, cakap tentang Bukit Batok, ataupun maaf, bercakap tentang Teluk Belanga. Kisah berikut ini tentang kawasan di Teluk Belanga. Untuk yang tak tahu, Teluk Belanga ni adalah antara estet perumahan yang lama di Singapura. Dikelilingi dengan kesunyian kawasan Teluk Belanga. Ya, di situ juga dekat sangat dengan kawasan kubu-kubu peperangan, ya, Fort Canning. Dan mungkin ada di antara anda juga pernah pergi ke kawasan memancing. Dekat mana tu tempat memancing? Mungkin boleh kongsi dengan pendengar-pendengar yang bukan dari Singapura yang tidak tahu tentang kawasan Teluk Belanga. Kalau sudah bersedia, saya nak ceritakan ini. Ini adalah kiriman daripada Aina yang berkongsi kisah dalam Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kejadian ini berlaku, Casey, ketika Aina dalam perjalanan pulang ke rumah. Setelah keluar dan pulang sampai lewat malam. Estet perumahan yang Aina menetap ataupun tinggal adalah estet perumahan Teluk Belanga. Tempat ni kalau waktu malam memang sunyi. Sunyi, sepi, kadang-kadang menakutkan. Aina seorang yang bukan berani sangat. Beranilah juga, tapi tak adalah tahap berani macam Casey. Aina kadang-kadang pun kalau takut akan telefon mak ataupun abang untuk turun ke bawah, jemput Aina untuk balik, untuk pulang ke rumah. Tapi selalunya Aina tak suka menyusahkan orang sampailah bila-bila perlu. Setakat ini cuma 2 kali Aina pernah memanggil mak 2 kali turun ke bawah menjemput Aina untuk pulang, kerana kadangkala dekat kolong blok rumah Aina di di Teluk Belanga ini, kata Aina. Ya, di Teluk Belanga. Kadangkala ada orang lelaki pada waktu itulah. Sekarang dah tak dibenarkan. Lelaki ni mabuk, minum arak dekat kolong blok. Nanti kalau jalan dekat bawah blok, kalau sorang-sorang dia kacau. Kadang-kadang dia ikut jalan belakang. Nak naik lift pun takut. Jadi panggil mak turun bawah. 2 kali mak turun, dapatlah pulang tanpa sebarang gangguan.
Kisah yang Aina nak ceritakan ni lain. Bukan gangguan orang yang mabuk dekat kolong blok. Saudara, ini berkenaan dengan kejadian yang berlaku dalam lift. Lift rumah Aina yang mana pada waktu itu Aina dalam perjalanan pulang ke rumah. Ini kisah yang diceritakan oleh Aina. Aina sedang tunggu lift dari tingkat atas turun ke bawah tekan butang. Dalam hati bila pintu lift tu terbuka dah sampai dekat tingkat 1, dalam hati ni bercakap, jangan masuk. Ada sesuatu yang tak kena dengan dalam lift. Casey, Aina tinggal tingkat 8. Nak naik tangga, Casey. Agak sukar sedikit. Nak tak nak? Tak percayalah, bersangka baik, Casey. Bersangka baik. Jadi akhirnya Aina masuk dalam lift, tekan tingkat 8. Lift perlahan-lahan naik ke atas dan terus naik ke atas. Dalam perjalanan lift naik ke atas, tiba-tiba Aina dengar suara seperti ada orang sedang menyanyi. Pendengar ya. Ni lift tengah naik atas ni. Kemudian lift yang Aina naik ini berhenti dekat tingkat 4. Berhenti dan pintu terbuka, Casey. Bila pintu terbuka dekat tingkat 4, pintu tak tutup-tutup. Aina tak tekan butang sebab terperanjat. Dalam perjalanan tadi, tengah bunyi lift yang agak bising, maklumlah flat lama. Dengar suara seperti ada orang menyanyi. Kemudian pintu lift tertutup selepas beberapa saat. Dalam perjalanan sebelum sampai tingkat 8, sekali lagi, pendengar Ria 897 FM. Kali ini lift berhenti di tingkat 7. Satu lagi tingkat sebelum sampai tingkat rumah Aina tingkat 8. Pintu lift terbuka, bahagian depan lift koridor tu gelap. Lampu yang menyala dekat koridor tu berkelap-kelip, Casey. Sekejap gelap, sekejap terang. Sekejap gelap, gelap, terang. Terang, gelap. Dan suara masih lagi saya terdengar. Berada dalam lift pendengar Ria 897 FM. Pintu lift tutup dengan sendirinya. Lift naik atas. Naik atas. Sampai tingkat 8. Casey, apabila lift terbuka, saya keluar dari lift. Sedang berjalan, Casey, nak pulang ke rumah, dapat rasakan macam ada sesuatu ikut Aina dari belakang. Bayangkan. Aina tidak bergerak lagi. Hanya setakat berdiri dan Aina ingat pesanan daripada ibu. Aina, kalau Aina balik malam, Aina rasa macam ada orang atau sesuatu lah ikut Aina dari belakang. Aina jangan toleh dulu. Aina baca surah 3 Kul. Ya, Aina dah baca surah 3 Kul. Baru Aina toleh. Kalau tidak, dia akan ikut sampai masuk dalam rumah.
Jadi bila dengar, teringat kata-kata ibu, Aina keluar, berdiri depan pintu lift beberapa tapak jauh. Berdiri, kemudian mula membaca surah 3 Kul. Sambil sedang membaca surah yang terakhir, Casey. Ya, sambil membaca surah yang terakhir. Tengah baca, Casey, baca ni tak kuat, melafazkan kedengaran telinga tu dah cukup. Tiba-tiba dekat belakang ada orang tepuk bahu. Bayangkan tengah baca Tengah baca, tiba-tiba terperanjat. Aina dibuatnya. Berjalan terus lepas baca surah yang terakhir, dah ditepuk bahu, jalan terus, tak nak toleh belakang. Jalan sampai rumah. Aina pun ketuk pintu ni. Sebab kunci lupa nak dibawa. Dalam banyak-banyak hari, hari tu boleh lupa bawa kunci. Mak. Casey, Aina ketuk pintu beberapa kali, belum beri salam. Selepas beberapa kali dalam keadaan takut ni, baru Aina beri salam. Mak. Baru Aina beri salam. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Mak. Casey, Aina jawab, cakap Assalamualaikum. Ada suara sambut, Casey. Halus suaranya. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Mak bangun, akhirnya dapat dengar. Mak dari bilik sedang berjalan buka pintu bilik. Jap. Sampai depan, Mak buka pintu. Hai, tak bawa kunci lagi. Sorry lah, Mak. Tukar beg tadi nak keluar. Kunci dalam beg tu lupa nak keluarkan. Yelah. Masuk cepat. Saya masuk dalam. Kemudian, Aina terus pergi tandas dekat dapur. Cuci kaki, Aina ambil wuduk. Iya, Mak. Sedang jalan, Mak dekat pintu membaca ayat kursi. Habis cuci kaki, ambil wuduk, duduk. Mak pun ambil air yang dibaca. Mak kata, ambil air ni, minum seteguk dan sedikit sapu dekat muka. Kemudian, Aina, Mak tak marah kalau kau nak keluar. Tapi janganlah balik malam macam ni. Aina tahu kan, tadi Aina balik tu bukan seorang. Tahu, Mak, dari dalam lift dah boleh rasa, Mak. Dia ada dekat luar. Mak tak nampak, tapi Mak boleh rasa. Benda tu nak masuk dalam rumah. Tapi Alhamdulillah, dia tak dapat ikut. Dia dekat luar sekarang. Casey, saya dapat dengar, Casey. Dekat luar bunyi orang jalan ke hulu ke hilir. Bunyi serit tapak kaki. Casey, sejak kejadian malam tu, pada waktu tu, saya agak muda juga. Dah serik dah. Nak keluar, sampai pulang lewat tengah malam, Casey. Sekarang kalau saya keluar, saya set saya punya own curfew timing. Saya set saya punya own curfew time yang mana waktu saya pulang, saya akan cuba berusaha pulang sebelum 9:30 malam. Sebelum 9:30 malam. Kalau tidak, Casey bayangkan, mungkin berlaku perkara yang serupa. Terima kasih dan selamat tengah malam. Saudara bayangkan, kalau anda pulang pada waktu malam, anda naik lift untuk pulang ke rumah, tingkat rumah anda tingkat tinggi. Firasat anda bila pintu lift terbuka tu, dalam lubuk hati ada suara yang mengatakan, jangan masuk lift.
ada sesuatu. Adakah anda akan masuk? Atau, hai, rumah aku tinggi. Siapa nak pergi naik tangga? Bagaimana? Apa yang akan anda lakukan? Kongsi dengan saya di Facebook Ria 897 FM. Kisah panjang tetapi menarik sungguh pengalaman Aina ini. Walaupun kisahnya hanya tentang lift. Bagaimana saudara? Nak naik lift kalau firasat mengatakan jangan naik lift. Diteruskan kisah dalam MJ12. Terima kasih kepada para pendengar Ria 897 FM yang mendengar sekarang ini. Bertemankan saya Casey. Anda sedang mendengar Ria 897 FM Misteri Jam 12. Dan jangan lupa untuk luaskan pengaruh MJ12mu. #Jom MJ12 pada malam ini. Dan Casey akan berkongsi kisah selanjutnya di Ria dengan pengalaman dari pendengar kita selepas ini. Yang ingin saya kongsi datang daripada pendengar kita. Kata beliau di sini, saya penggemar MJ12, nama saya Rizwan. Ataupun Casey boleh panggil saya Iwan. Kata Rizwan atau Iwan. Berkongsi peristiwa. Beliau ni suka mendengar MJ12 pada waktu malam. Dan katanya di sini, saya ni adalah pendengar asal dari Malaysia, orang Malaysia. Bekerja di Singapura. Dan saya ada menyewa sebuah bilik, Casey. Hanya sebuah bilik. Dalam rumah ni rumah 5 bilik. Satu bilik memang tak boleh disewakan, satu bilik memang kosong. Saya ni kekal tinggal satu bilik. Sebelum ni saya ada 2 lagi sahabat yang tinggal sewa di bilik yang sama, tapi oleh kerana mereka ni dah pun balik, dah tak kerja lagi di Singapura, saya yang tinggal seorang dalam bilik ni sedang nanti menunggulah kawan-kawan yang lain untuk tinggal satu bilik dengan saya, sebab paling ramai satu bilik 3 orang dibenarkan untuk menetap dalam bilik tu. Jadi kurang sedikitlah bebanan sewa saya. Dan bila saya mendengar MJ12, saya akan dengar melalui radio yang saya bawa lah. Yang saya bawa dari rumah. Dan saya akan pasang radio, kemudian saya akan mandi. Mandi ni adalah tandas common toilet. Sebab dalam bilik memang tak ada tandas. Common toilet dekat koridor rumah 5 bilik yang saya sewa, hanya saya seorang yang tinggal. Ruang tamu tak ada TV. Dekat ruang tamu tidak ada TV, cuma ada sekadar meja makan. Nak makan dekat depan, makan, lap, buang sampah, kemudian masuk bilik balik. Nak tengok TV, sendiri beli letak dalam bilik. Jadi begitulah keadaan rumah yang saya sewa ni. Dan rumah ini terletak di kawasan Bukit Panjang. Wow. Jadi katanya Iwan, bila beliau duduk dalam rumah ni, tak ada orang kecuali dia seorang. Dia mendengar radio. Jadi sekitar jam, katanya di sini sekitar jam 11 malam dia dah hidupkan radio lah. Jadi dia buka radio, standby dengan lagu-lagu segmen yang Casey ketengahkan sebelum ni. Saya ingat lagi segmen Kelab Kelakar Seram. Jadi sedang mendengar radio, Casey putarkan lagu, Casey buat segmen Kelab Kelakar Seram sebelum MJ12 bermula. Saya pun kadang-kadang balik kerja tu buka radio, mandi. Bila sedang buka radio, mandi, boleh dengar tau. Saya buka radio kuat sebab dalam rumah tu tak ada orang lain kecuali saya yang sewa. Tengah mandi dalam tandas. Anda bayangkan mendengar Ria 897 FM. Sedang Iwan mandi dalam tandas. Tak ada orang lain. Dalam rumah tu dia seorang saja. Jadi pastinya bila dia mandi dalam tandas, tadi kata dia buka radio kan, dia boleh dengar radio dekat dalam bilik yang dia letak tu macam ada orang main tukar-tukar saluran.
Saya mula-mula macam terperanjat tau. Siapa ni yang tukar-tukar saluran ni? Jadi, saya daripada tandas dengan tengah basah ni, saya keluar daripada shower, bilik mandi tu, saya menjenguk dekat bilik saya. Tengok radio okey. Masih lagi lagu berkumandang dari stesen Ria. Tadi dengar macam ada orang tukar. Masuk balik dalam tandas ke si? Nak mandi ni. Tengah mandi. Dengar lagi ke si bunyi orang tukar-tukar saluran radio. Bayangkan mendengar Ria 897 FM. Saya terhenti seketika lagi. Radio ni rosak ke? Sebelum ni tak ada pun macam ni. Saya jenguk lagi. Jenguk dekat bilik. Okey pula radio ni. Tadi, mandi je lah. Ambil sabun kepala, badan, sabun muka, tengah sabun muka Casey. Dalam tandas ni, tengah cuci lap bersih muka saya. Saya dengar, Casey, bunyi radio saya seperti ada orang tukar-tukar saluran lagi. Bayangkan, pendengar Ria 897 FM. Casey, pada waktu tu saya dah fed up sangat-sangat. Katanya Iwan, saya ni tengah, muka ni dah sabun tau. Muka dah sabun, mata tak boleh buka, tertutup Tengah ambil air daripada paip hujan tu, tengah lap muka, lap. Saya toleh tepi saya, Casey. Saya tak bohong, saya ni seorang lelaki tetap rasa takut. Tengah lap dalam hati ni, macam ada orang je kat tepi aku. Lap, saya toleh. Astagfirullahalazim. Terjatuh atas tandas. Dekat lantai terduduk saya dibuatnya. Pendengar Ria 897 FM. Casey, saya nampak tepi saya bila saya cuba. Sebab dah rasa tu, dapat rasakan macam ada orang dekat tepi. Akhirnya bila sabun tu dah dibersihkan dari mata saya toleh, nampak dengan jelas. Casey, wajahnya betul-betul depan muka bila saya toleh tutup Rambutnya panjang tutup bahagian muka. Muka hadapan tu ditutup. Dekat celah rambut tu sedikit, saya nampak mata putih. Itu saja yang saya nampak. Tak nampak badan sebab dah terlampau cepat sangat perkara berlaku. Saya terpekik, pejam mata, tergelincir, jatuh terduduk atas lantai. Selama setengah jam, Casey, saya dalam tandas. Selepas jatuh, tak boleh bergerak. Saya tidak boleh bergerak. Casey, Aduh. Tengah sakit ni. Tiba-tiba air hujan masih lagi menitis dari paip hujan. Radio dalam bilik yang saya sewa bertukar-tukar saluran. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketerahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Rumah di kawasan Bukit Panjang. Dalam rumah tu 5 bilik, dia sewa 1 bilik. Yang lain semua belum ada orang tinggal. 1 bilik tu tuan rumah kunci, 1 bilik belum ada penyewa. Bilik beliau sepatutnya ada 2 lagi yang lain, sahabatnya sewa bersama supaya dapat kurangkan sewa. Tapi tak ada orang, masih lagi menunggu. Dan tengah mandi ni. Seram Radio yang dengar Ria tu tukar-tukar saluran.
Dan kemudian bila dia tengah sabunkan muka, dia rasa macam ada orang tu berdiri. Kadang-kadang kita ada perasaan tengah pejam mata, ada orang datang duduk sebelah pun kita boleh rasa. Jadi dia rasakan perkara yang sama. Dan dia terperanjat sebenarnya. Bila dia buka mata, benda tu dekat sebelah saja. Bagaimana pendengar Ria? Misteri Jam 12 malam. Misteri Jam 12. Okey, terima kasih pada anda semua yang sedang bersama dengan saya KC 97 FM. Dan saudara, setiap kisah yang anda dengar dalam rancangan ini, anggaplah ia hanya sekadar hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar. Anggap hanya sekadar mendengar kisah seram, tidak lebih dari itu. Dan KC akan kongsi sama kisah selanjutnya dalam Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Kalau sudah bersedia, kita teruskan satu lagi kisah dan kemudian saya akan berehat dengan beberapa buah lagu. Kembali dengan beberapa lagi kisah, saya akan tutup tirai. Bermula hari ini, saya akan tutup tirai lebih awal lagi lah. Sebab kerja pagi, pukul 6 pagi. Jadi harap maklum. Dan terima kasih pada Kak Nurkia yang sedang mendengar MJ12. Terima kasih pada siapa lagi, Imran yang sedang mendengar MJ12. TZ Bazi Wazi Waz. Wow, nama panjang betul. Terima kasih pada brother TZ Wazi Bazi Baz. Yang suka naik bas. Kalau tidur dalam bas jangan sampai terbabaz. Okey, suka mendengar MJ12, sedang mendengar MJ12 sekarang ini. Kita juga ada Ramlan sedang mendengar, katanya, Bro KC, Ramlan in the house. Ini sedang mendengar di rumah. Saya mendengar MJ12 dekat ruang tamu. Isteri saya tengah tidur. Dia takut dengan MJ12, dia tutup pintu KC. MJ12 memang terbaik KC. Kalau ada chance saya turun konti temankan KC pun baik. Ya boy, dalam hati dia selit daun Terima kasih juga pada Rina, terima kasih juga pada Safiana Al-Lizad. Yang ini Komkom Imarul juga sedang mendengar. Yang ini kita juga ada pelajar-pelajar sedang mendengar ini KC. Nama saya Nurdiana Hashim, saya dari Politeknik Singapura, sedang mendengar MJ12 sambil sedang membuat tutorial saya. Dan juga kerja-kerja sekolah. Nasib baik esok tak ada katanya ni, tak ada apa ni. Okey. Tak ada kelas. Jadi boleh dengar rancangan MJ12. Seram juga KC tadi niat di hati nak pergi dapur ambil air kemudian pergi tandas. Saya rasa batalkan niat je lah. I think saya malam ni dalam bilik je lah. Sampai saya tengok mungkin adik saya bangun, saya akan saing lah untuk ambil minuman dan pergi tandas. Awak jangan sampai adik saya bangun, saya saing Kadang-kadang tengah duduk buat kerja sekolah, adik aku bangun lah. Adik pun nampak, masuk dapur lah. Awak pun bangun, adik masuk dapur lah. Jalan pergi dapur, kenapa adik ni masuk dapur tak buka lampu Awak pun apalah, buka lampu, tuang air, tengok, mana adik aku? Tadi aku nampak. Adik. Dia dipedekkan cerita, awak pergi bilik adik, tolak pintu, adik awak sedang nyenyak tidur. Bagaimana? Kita teruskan kisah berikut ini dalam Misteri Jam 12. Kisah selanjutnya ini datang daripada pendengar kita. Katanya ini datang daripada Muhammad Faizal. Saya dengan isteri dan anak-anak pada malam tu sedang memandu menuju ke Genting Highland. Casey mungkin ada di antara pendengar, tak kiralah. Di Malaysia, di Singapura, pernah ke Genting Highland memandu sendiri. Waktu tu saya ni sedang memandu, menaiki bukit, menaiki bukit Genting Highland tu. Tak banyak kenderaan yang lalu pada malam berkenaan. Niat di hati nak pergi ke Genting Highland lebih awal. Tapi oleh kerana ada sesuatu yang harus saya habiskan pada saat-saat terakhir di tempat tugas, terpaksalah sampai
dekat bawah permukaan Bukit Genting Highland tu sekitar jam 9 malam. Jadi perlahan-lahan lah pun pandu isteri dengan anak-anak pun tidur bangun. Sebabnya saya ni memandu dari rumah saya yang terletak di Selangor terus ke Genting Highland. Jadi bila pusing, kenderaan saya ni pun bukanlah jenis yang kuasa tinggi. Jadi tak bolehlah pandu dengan begitu pantas. Perlahan-lahan saya naik atas. Sebabnya bukitnya agak menjunam, Casey. Pusing. Lalu mata ni rasa kelat, mengantuk sangat. Sebab isteri tidur, anak pun tidur, dah tak tahan ni. Penatnya aku, ya ampun. Sampai gosok-gosok mata, Casey. Akhirnya saya gagal. Saya turunkan tingkap. Saya memang tak suka merokok dalam kereta depan anak-anak. Memang tak suka sebab saya tak nak anak saya menghidu bau rokok. Itu tabiat saya merokok. Tapi saya akan cuba sedaya yang saya mampu merokok jauh dari anak. Dan tak nak anak dengan isteri terkena asap rokok. Merbahaya, Casey. Ada kes yang tukang isap rokok umur panjang hidup. Yang tak isap rokok mati sebab apa? Lung cancer, terhidu bau asap rokok daripada orang yang merokok seperti suami macam saya, Casey. Jadi berbalik pada pengalaman. Terima kasih pada abang kita ni memberi nasihat yang baik. Jadi apa yang berlaku? Saya pun okeylah. Dah turunkan tingkap, keluarkan sebatang rokok. Bila saya embus, saya pastikan kepala saya ni keluar sedikit daripada tingkap kereta tu, keluar sedikit. Dan tangan saya ni sentiasa dekat luar. Tak nak asap rokok masuk dalam. Pandu. Barulah rasa macam lega tu, Casey. Macam nak mengantuk tadi, nak tidur, rasa mengantuk hilang bila terkena dengan sebatang rokok. Pandu tangan dekat luar ni. Pandu dekat luar. Tiba-tiba saya rasa macam ada benda tau terkena pada tangan yang saya ada dekat luar. Saya letak tangan sambil pegang rokok dekat luar. Apa benda ni? Apabila saya toleh, saya tengok Casey ada rambut hitam panjang mengurai sampai terkena pada lengan saya yang ada dekat luar tingkap kenderaan yang saya sedang pandu pada malam ke Genting Highland. Wow. Anda bayangkan. Beliau ni sedang memandu seorang diri sebabnya yang lain dah tidur. Ya, macam ni. Tengah pandu. Tiba-tiba rasa macam ada benda berkibas dekat tangan. Bila saya tuli dan tengok, alangkah terperanjatnya. Katanya beliau, saya ternampak ada rambut panjang mengurai datang daripada atas kenderaan saya, terkena pada tangan saya beberapa kali. Baru saya perasan, setiap kali bila ada kenderaan turun daripada atas ke bawah ataupun dari belakang saya, waktu itulah mereka akan naikkan high beam, ya, untuk high beam di belakang saya dan bertentangan. Naik high beam, kemudian dia akan ten. Saya pun pusing, apsal ni? Tayar aku ke? Tengok okey je, tak ada apa-apa. Tak rasa pun. Yelah, nak pergi berhenti dekat atas bukit, gelap, takut nanti orang tak nampak kemalangan, Casey. Jadi saya tak nak berhenti. Selagi kereta ni mampu naik, teruskan. Sebab tu bila setiap kali jalan, kalau kereta ada belakang saya, dekat depan, akan high beam dan akan tekan horn kenderaan beberapa kali. Saya tak tahu sebenarnya. Pendengar Ria 897 FM. Rupa-rupanya, dekat atas kenderaan saya ada sesuatu, Casey.
Saya tangan masih pegang rokok. Rambut tu masih terkena-kena. Tarik tangan perlahan-lahan. Sempat tarik nafas rokok terakhir. Rokok campak luar. Tutup tingkap. Sepanjang perjalanan, daripada mengantuk, terus rasa segar, Casey. Rasa segar sangat-sangat. Kisah-kisah yang anda dengar Bersama dengan Misteri Jam 12 berteman dengan saya Casey di Ria 897 FM. Apa khabar semua? Dan harapkan dalam keadaan yang sihat, yang baik dan tak mengantuk pada tengah malam ini. Dan diteruskan dengan pelbagai kisah misteri dan pengalaman yang boleh anda kongsi sama dengan saya melalui kiriman email ke alamat misterijam12@gmail.com dan juga hantarkan ke ria@mediacorp.com.sg. Jadi kalau sudah bersedia, kita akan berkongsi lebih banyak lagi pengalaman, kisah yang tak dapat dilupakan. Terima kasih kepada Kiki Lala yang suka mendengar dengan kisah-kisah pada malam ini. Katanya, Casey, kisah yang tadi balik lambat membuat saya pun takut nak balik lambat naik lift. Sebab rumah saya ni tingkat 30, Casey. Wow! Dia tingkat 8, Casey. Baru sikit tu jadi. Kalau saya tingkat 30, saya hantar cerita sampai 4 page. 4 pages. Dia ialah pengalaman seram. Tingkat 30. Tinggi tu. Oh, selamatlah. Tak apalah kalau takut sangat. Nasihat saya naik tangga. Semoga selamat sampai ke rumah lah naik tangga tu. Ini kepada Zairin. Terima kasih pada Zairin. Terima kasih pada Bro Raman Bro Raman apa ni? Oh, Bro Raman Slayer. Wow, Raman Slayer. Syakila Syakalaka juga sedang mendengar sekarang ini, sedang bertugas dan sambil tu mendengar rancangan Misteri Jam 12. Kisah-kisah pada malam ini, ada yang suka dengan kisah malam ni, katanya all the best Casey untuk MJ12. Terima kasih. Tak nak ke Casey buat apa ni, merchandise MJ12? Tengoklah, kalau buat pun kalau ada yang sudi beli, kalau buat tak ada orang beli, tak balik modal. Biasalah kita kalau buat bisnes ni, kita pun nak kena fikir juga modal. Jangan main-main. Okey, jadi terima kasih pada semua yang sudi bersama dengan saya Casey dalam MJ12 dan saya akan teruskan dengan kisah berikut ini, saudara. Kalau sudah bersedia, kita teruskan Misteri Jam 12. Ini peristiwa dialami oleh pendengar kita. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiq. Saya nak berkongsi pengalaman saya ketika saya outstation di salah sebuah hotel di Phuket, Thailand. Saya outstation menetap di sebuah apartment hotel. Apartment ni dia ada bilik, ada ruang tamu, ada dapur, macam rumah. Jadi apa yang berlaku? Saya attachment outstation ni lebih kurang pada waktu itu hampir-hampir 3 minggu lah. Hampir-hampir 3 minggu. Tapi dalam 18 hari lah beliau berkongsi pengalaman ini. Dalam bilik hotel, saya seorang diri yang menginap dalam bilik ni. Dipendekkan cerita, saya dapati setiap bangunan-bangunan yang ada dekat Thailand ni, sebelum pintu masuk, nanti dekat luar bangunan tu akan ada macam satu berhala rumah kecil. Berhala rumah kecil. Jadi kalau ada office besar ni, dekat bawah, dekat guard room, depan guard room, dia akan bina satu shrine. Dan shrine ni bentuknya sama seperti rumah. Ada yang bentuk ikut bangunan tinggi, ada yang bentuk rumah banglo, rumah teres, diletakkan di depan. Jadi apa yang berlaku, saya pun masuk hari yang keempat bila saya dah berada dekat
Phuket, Thailand ni, saya mula cubalah bercakap dengan pengawal keselamatan. Pengawal keselamatan ni, beliau adalah seorang pelajar, Casey. Pelajar. Jadi beliau ni pandai juga berbahasa Inggeris. Saya pun mula-mula cubalah. Hi. Yeah, hi. Can you speak English? Tanya saya kepada dia. Sure, I can. Dan saya tanya, aku nampak berhala shrine macam ni banyak dekat bangunan-bangunan. Kenapa Jadi pengawal tu pun memberitahu, dalam budaya orang Thai, katanya, dalam budaya orang Thai, kita bina rumah dekat atas tanah, rumah makhluk jin halus, makhluk halus. Makhluk halus ni tinggal sama dengan kita. Kalau kita nampak hutan, kita tebang pokok, itu rumah dia kita tebang. Jadi oleh kerana kita bina rumah kita, makhluk-makhluk ni tak ada tempat. Sebab kita dah potong, dah pecahkan rumahnya. Jadi kita mesti ganti. Jadi ini sebagai satu simbol, simbol yang mana rumah ni, tapak ni untuk orang manusia tinggal. Kalau kau nak tinggal, kita dah buatkan juga kau rumah ni. Jadi sebagai tanda terima kasih, dan juga jangan ganggulah rumah yang baru ni. Kemudian dia pun cakap, tapi ada kalanya, tak semua, tapi jarang-jarang berlaku, yang mana makhluk jin tak nak dengan shrine, tak puas hati dan menghantui, mengganggu penduduk-penduduk yang tinggal dalam rumah tu. Terus saya meremang, Casey. Dan saya tanya, selalu ke, kerap ke benda ni berlaku? Tak, jarang-jarang dengar, tapi berlakulah. Yelah. Saya pun jalan menuju ke arah rumah. Kemudian naik atas. Dalam hati ni bercakap, menyesal betul aku tanya dengan budak tu pasal rumah shrine. Saya tak tahu ingatkan apa Rupa-rupanya rumah pengganti, Casey. Sampai dalam rumah apartmen ni, saya pun tanggalkan sepatu. Saya ambil makanan dalam peti ais, masuk microwave. Kemudian saya duduk tengok TV. Tak ada cerita, mandi, lepas makan mandi. Saya pun keluarkan barang-barang kerja saya nak habiskan. Jadi bila saya sedang buat kerja ni, saya pegang pen tau. Ya, katanya di sini, saya memegang pen. Pen saya ni, saya suka buat flip. Pen flip. Gunakan tangan kiri, tangan kanan. Saya pegang pen, saya akan flip. Nanti pen tu akan berpusing dan dapat saya pegang balik. Kira saya pen flip beberapa kali. Dan ada kalanya pen flip saya ni akan terjatuh lah. Bila jatuh bunyi macam ni. Buat flip, jatuh. Buat flip, jatuh. Macam itu Jadi sedang buat flip jatuh. Alamak, mengantuk pula. Kerja ni nak kena habiskan ni. Saya pun bangun. Pergilah tengok dekat dapur tu. Saya ada air kopi yang saya beli. Saya pun bancur kopi. Tengah bancur, keting, bunyi cawan ni. Tengah bancur kopi dekat dapur Anda bayangkan di sebuah rumah yang mana beliau tinggal seorang diri, tidak ada orang, tiba-tiba tengah mungkin kacawai, bancur minuman, pen yang dia pegang tadi. Casey, pen yang saya pegang buat main tadi jatuh. Dengar bunyi jatuh beberapa kali. Saya toleh tengok pen saya, Casey. Pen, mustahil pen ni boleh berdiri tegak. Ballpoint pen saya boleh berdiri tegak. Saya toleh, saya ingatkan pen jatuh dekat lantai. Saya tengok lantai, mana pen aku? Kepala saya ni mendongak tengok atas dengan mata saya naik. Pen saya masih atas meja tetapi pen dalam keadaan berdiri tegak, Casey. Siapa yang pegang? Pada waktu tu hanya Allah saja yang tahu perasaan saya. Ketakutan yang saya miliki memang tidak terkata. Mulut saya terus Bismillahirrahmanirrahim. Saya membaca, Casey, surah-surah yang saya ingat, yang saya hafal, semua terkeluar.
pen tu masih tegak Masih tegak ni. Akhirnya saya baru teringat bacaan ayat kursi. Saya ni ingat-ingat tidak ingat-ingat lupa. Saya cuba. Saya baca Casey ayat barisan yang pertama. Setengah jalan sampai bacaan hampir habis. Pen yang berdiri tegak dekat atas meja di sebuah apartmen di Phuket, Thailand. Bayangkan mendengar Ria 897 FM jatuh kembali di atas meja. Sejak waktu tu saya tahu dalam rumah tu ada yang tinggal dengan saya yang mungkin tak nak terima rumah baru yang dibina. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Ya, terima kasih kepada anda yang mendengar Ria 897 FM dalam Misteri Jam 12. Bertemankan saya Casey. Saya akan baca mungkin satu atau dua lagi kisah sebelum saya undurkan diri. Seperti biasa saya katakan saya akan balik lebih awal dari jadual. Ya, kena kerja pagi, kena bergegas pulang. Jadi akan jumpa anda pada 6 pagi ini nanti di Ria 897. Terima kasih pada Kak Nurkia. Terima kasih pada siapa lagi ni? Kita juga ada Kak Syahida yang sedang mendengar. Kita juga ada Abang Irwan juga sedang mendengar sekarang ini rancangan MJ12 di Ria 897 FM. Terima kasih juga kepada Boy Ricky, juga sedang mendengar Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Biar saya bilik lagi kiriman-kiriman yang ada. Ramai sebenarnya yang memantau rancangan Misteri Jam 12 dan pastinya dengan sokongan yang anda berikan terhadap rancangan ini, sebab itulah sampai ke saat ini MJ12 tetap bertahan setelah bertahun-tahun lamanya. Dan saya harap ni misi pencarian mungkin DJ baru Ria dapat, mungkin tidak mungkin saya balik malam. Sepenuhnya sekarang ni kerja malam dia part time pukul 12 sampai 2 aja. 10 sampai lewat tengah malam tu mungkin tidak ada rancangan, hanya sekadar muzik yang berkumandang. Jadi saya nak ucapkan terima kasih pada semua yang sedang mendengar Ria 897 FM dalam rancangan MJ12. Antaranya juga ada teman-teman kita siapa ni? Supandi juga sedang mendengar sekarang ini. Kita juga ada Nurlela, Izati, Ili Nadia juga sedang mendengar MJ12. Terima kasih diucapkan dan harap anda terhibur dengan pengalaman kisah-kisah yang dikongsi sama pada malam ini. Begitu juga dengan teman kita Uti Yati, Aris Red Eye. Wow, macam nama Kak Nana Sarina Selamat Vos. Ya, sedang mendengar MJ12. Terima kasih. Siapa lagi ni? Kita juga ada Kak Mas Dusa, Muhammad Apai Sani Iqbal, Mastura Almawi, Nida Wahida, Momo GGM. Wow. Dia suka Misteri Jam 12 dan dia suka Manchester United. Mungkin Momo dan Gogo Man United. Terima kasih juga pada Hazrika, Aris, Rukia, Kak Rukisha Suraji, Ijal Begum dan yang lain-lain yang sedang mendengar. Sekali lagi terima kasih dari Casey untuk anda. Kalau sudah bersedia, kita teruskan dengan kisah selanjutnya ini. Bertemankan saya Casey dalam Misteri Jam 12. Abang bangun bang. Bang, bangun bang. Astaghfirullahalazim, bang mengucap bang, bangun bang. 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 Bang, kenapa dengan abang ni?
Abang, jangan buat saya takut, bang. Kenapa dengan abang ni? Bang. Inilah situasi yang dialami oleh pendengar berikut ini. Ya, beliau cuba berikan gambaran. Mungkin lakonan saya ni tak tepat lah. Mungkin. Tapi saya cuba. Jadi, kemungkinan gambaran yang diberikan seperti yang tadi saya lakonkan, saudara. Yang mana seorang isteri sedang tidur nyenyak, tiba-tiba dia kata terdengar suami ni dalam keadaan suaranya minta tolong, tapi cara minta tolong tu macam menakutkan bunyinya. Dia kejut suami beberapa kali, suami tetap tidak memberi respon. Sampai suaminya bangun. Bila bangun tu, suami dalam keadaan macam semput. Bila isteri bertanya, bang, kenapa dengan abang ni? Bayangkan pendengar Misteri Jam 12. Bang, abang. Waktu itu saya dah tak tahu nak buat apa. Betul, Kisi. Saya memang tak tahu nak buat apa. Apa yang boleh saya lakukan, yang perlu saya lakukan. Kemudian saya mengambil Al-Quran, pergi dekat pintu bilik. Belakang pintu bilik itu memang ada rak dekat saya, letak Al-Quran. Ambil, bawa atas katil. Saya buka lah mana-mana surah. Saya cubalah baca. Kisi saya baca memang tak fasih. Tengah baca ni, misal kata contoh, saya tak pasti dia tak tulis surah apa yang dibaca. Contoh, saya katanya di sini saya sedang membaca surah terkial-kial. Tiba-tiba saya dengar dalam keadaan suami yang semput cuba membaca surah tu dengan saya. Misal kata saya cuba membaca surah Qul huwallahu ahad. Mungkin misal kata suami kat tepi, bayangkan, begitu keadaan suaminya pada waktu itu. Habis saja saya baca surah, bang, kenapa bang? Suami kata, awak tak nampak ke? Nampak apa? Ada makhluk. Ada makhluk ni duduk depan abang, tengah cekik leher abang. Abang mimpi tak? Dalam mimpi ada. Bangun tidur dia masih dekat depan yang. Saya dah mula takut. Makhluk tu ada dekat sini tak bang? Makhluk yang abang cakap tu ada tak dalam bilik ni bang? Ada tak? Suami saya toleh kiri, tengok kanan, tengok atas almari. Ada tak bang? Kenapa bang? Bang, kenapa? Jangan takutkan saya bang. Dia dekat belakang. Dekat belakang awak. Abang, jangan takutkan saya lah bang. Saya tak berani nak tulik ke belakang pada waktu itu, Casey. Suami saya, pertama kali saya lihat dia dalam keadaan sedemikian rupa. Memang menakutkan, memang menyeramkan, Casey. Saya terperanjat, terkejut dibuatnya. Saya kuatkan semangat. Suami saya dalam keadaan emosinya memang terganggu. Saya ni satu-satunya orang yang dekat dengan beliau sekarang.
Saya toleh ke belakang, tak ada. Saya terus bangun, pergi depan, buka lampu, Casey. Tengok suami saya masih tengah duduk. Bang, turun. Suami turun dari katil, tengok dalam bilik, tanya lagi, bang, ada tak bang? Tak ada. Dah tak ada. Casey, rupa-rupanya dipendekkan cerita. Sebenarnya kisah kiriman ni agak panjang sedikit ya. Dan ada hal-hal yang mana saya tak perlu beritahu sebab agak tidak sesuai untuk pengetahuan umum. Kata beliau, rupa-rupanya bila dia mendapatkan bantuan seorang pakar, ada orang telah pun menyihir suami saya. Tak puas hati dengan suami saya. Sebabnya suami saya ni mendapat satu kontrak untuk bisnes beliau, yang mana orang yang sama nak rebut kontrak ni tapi dia tak dapat, dia gagal. Suami dapat. Dan bayangkan Casey, oleh kerana ada perasaan hasad dengki, dia sampaikan buat benda tu pada suami. Nasib baik pakar ni boleh membantu dan telah pun memulihkan suami saya. Dahsyat betul perangai manusia. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Laman sebab secara jujurnya dah tak boleh carry lagi. Ya, memang terlampau penat. Jadi jumpa anda pagi lah. Pagi ini saya bertugas tapi bukan MJ12 dalam Roti Bakar Teh Tarik bersama dengan Niti Baizura, partner saya. Dalam waktu pagi ini macam-macam benda saya buat. Berita kelakar, cerita lucu, lawak jenaka. Ada juga berita dalam negeri, luar negeri, berita artis. Berita Syahid Iskandar pimpin tangan. Syahid Iskandar pimpin tangan. Tangan siapa tu? Berita siapa lagi? Berita artis ni. Gitulah Dan yang pastinya Ria 897 FM jadikan ia sebagai teman anda sepanjang masa. Casey undurkan diri. Terima kasih pada anda semua yang mendengar rancangan MJ12. Teruskan bersama dengan kami di Ria 897 FM.